Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah Ramadan Karim sekali lagi kita nak sambung insyaAllah mengenai perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa di dalam bab perubatan. InsyaAllah dalam bab apa? Perubatan. Masya Allah. Baik, kita akan bicara mengenai soalan seterusnya. Bagaimana penggunaan jarum suntikan bagi memasukkan ubat jika seseorang itu sakit diabetes umpamanya dan memerlukan suntikan setiap beberapa jam? Adakah diperbolehkan atau tidak? Masya Allah. Ini juga telah dibahas oleh para alim ulama bahawasanya mereka menyuntik jarum itu bukan pada rongga yang terbuka. Dimasukkan jarum itu di tempat insulin itu di tempat tertentu. Contohnya yakni di perut. Itu biasa kita maklum semua. Orang-orang yang ada penyakit kencing manis ini kadang-kadang di perut, maka ditembak di sana, dijab di sana, maka disuntik di sana, bukan di dalam rongga-rongga yang terbuka. Dan ianya juga merupakan ubat-ubatan, bukan zat pemakanan. Jadi dibenarkan oleh syarak. Yang seterusnya, Ustaz, bagaimana ana ni mata Masya Allah kalabu malami la mata ana kalabu la Masya Allah, bagaimana ana bolehkah titiskan ubat mata? Masya Allah, tabarakallah. Seseorang yang menggunakan sama ada ubat titis mata ataupun ubat titis telinga, Masya Allah, dibenarkan oleh syarak dan tidak membatalkan puasa mereka kerana ia dianggap sebagai rongga-rongga yang sebenarnya dimaafkan. Masuk mata itu, masuknya melalui mata itu, masuk bukan masuknya sebagaimana rongga yang terbuka. Baik Ustaz, kalau itu bahagian mata. Kalau telinga bagaimana? Telinga kan rongganya terbuka. Yang terbukanya yang di mana? Ya, daripada lubang itu kita masukkan. Memang baru kemarin ada satu netizen telefon sama ana, bagaimana Ustaz, kita mencuci telinga ini, anak-anak ni sakit, makanya bagaimana mau cuci telinganya? Tuan doktor sudah bertanya, bisa atau tidak bisa, batal atau tak batal puasa anak-anak saya itu. Makanya kalau kita perhatikan dalam kaedah syarak dibahas oleh para alim ulama, kita menyuci itu hanyalah di rongga tersebut, bukan sampai masuk ke dalam selepas daripada dalam telinga kita. Maka itu dimaafkan oleh syarak. Yang jadi masalahnya kalau kita terus masukkan sehingga confirm, yakin bahawa masuk ke dalam lubang telinga itu, di dalam itu kan ada genggedang itu, selepas itu masuk lagi, yang itu membatalkan puasa. Tetapi sekadar di dalam lubang itu tidak sampai ke dalam, maka dibersihkan insya-Allah, dibersihkan baik-baik insya-Allah menggunakan ubat-ubatan, insya-Allah tidak ada masalah apa-apa. Kecuali jaga jangan sampai masuk ke dalam. Namun kalau kita rasa khawatir, takut batal juga. Ya, takut batal, maka gunakan kaedah. Nah, ana pun nasihatkan sama sahabat ana itu, kalau boleh insya-Allah, kalau berlaku was-was, maka pergilah pada waktu selepas iftar, selepas buka puasa, anta bawalah anak anta itu pergi ke jumpa tuan doktor lah, masya-Allah. Jadi buat rawatan selepas kita boleh berbuka puasa insya-Allah. Wallahu alam. Yang seterusnya, adakah boleh kita menggunakan krim yang disapu di atas kulit kita? Krim, Masya Allah, itu krim sunset krim, Masya Allah, boleh atau tidak boleh? Apa juga krim sama ada di muka kita, mau cantik atau di tangan atau di mana-mana bahagian kita sapulah mana-mana krim, bukan memasukkan krim itu dalam rongga terbuka, maka itu dimaafkan oleh syarak, tidak menjadi permasalahan kerana ianya adalah sapuan ke atas kulit. Walaupun orang putih kata even though dia masuk menyerap dalam kulit, tapi bukanlah di dalam rongga yang terbuka. Masya Allah. Termasuk juga yakni kita menggunakan jeli, kita menggunakan plaster berubat, sama kaedahnya. Ataupun itu apa handy plus, tidak ada masalah, tidak ada merosakkan puasa kita insya-Allah. Yang seterusnya, penggunaan teropong ke dalam perut.
Ni teropong apa? Teropong dalam hal mau memeriksa di dalam yakni organ-organ dalaman kita. Tuan doktor kata ini wajib kena masukkan teropong baru boleh nampak ini penyakit. Makanya dimasukkan teropong. Bila dimasukkan teropong itu ke dalam perut, ulama menyatakan tidak membatalkan puasa kerana ia sebagai suatu keperluan perubatan dan tidak ada unsur-unsur makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu sekali. Fahamnya begitu. Kemudian berkumur atau semburan di mulut. Adakah kita, kadang-kadang ada orang pakai itu semburan, spray dekat dalam mulut itu. Maka apa hukumnya? Batal atau tidak puasa kita? Maka berkumur atau semburan di mulut ia tidak membatalkan puasa. Sebagai amalan bersugi juga tidak membatalkan puasa. Yang penting hendaklah dijaga agar tidak menelan obat semburan tersebut dengan sengaja. Jadi maknanya walaupun boleh bisa disembur, tidak membatalkan puasa, jangan suka-suka ada rasa itu ditelan. Itu kaedah syarak kata. Sebab itu kita kena berhati-hati, walaupun agama membenarkan, berhati-hati jangan sampai tertelan lah. Masya Allah. Baik, seterusnya, saya memakai kanta lensa mata. Ini apa nama orang panggil itu apa? Contact lens. Mau cantik, ada biru, ada hijau, ada merah ada. Masya Allah, vampire lah. Masya Allah. Yang paling penting, boleh atau tidak saya memakai contact lens dalam bulan puasa? Jawabannya, ulama-ulama menyatakan boleh memakai kanta lensa ataupun contact lens di dalam waktu berpuasa. Ada macam-macam warna pula. Cantik, memang cantik pula, tapi tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Ya, seterusnya, apa hukum saya mencium bunga yang wangi? Ada bunga pergi dicium. Begitu juga kiasnya kepada apa hukum saya mencium minyak wangi? Masya Allah. Apa hukum saya mencium minyak wangi?